Memang tak okey dah ni. Hai, Assalamualaikum. Okey, saya Cikgu Fahana. Hari ni kita nak share, okey, atau saya nak ajak kamu semua untuk buat ulang kaji topik garam, okey. So, topik garam ni adalah dalam bab 6, okey, tingkatan 4 KSSM. Okey. So, alright. So, ini adalah siri ulang kaji yang pertama iaitu bab 6. Okey, saya akan lebih memberikan tumpuan kepada topik garam. Okey? Alright, so sebelum kita nak buat ulang kaji ni, okey, saya nak bincangkan okey beberapa aspek yang penting, okey? Sebab hari ni highlight kita adalah garam. Okey, so cikgu akan share dengan kamu okey beberapa nota yang penting tentang garam. Okey, so saya harap anda semua boleh nampak yang nota yang saya nak share dengan anda semua. So, ini adalah merupakan satu carta alir untuk analisis cation dan garam. Okey, so sesiapa yang tak ada nota ni, cikgu akan link dengan video cikgu ni. Okey, anda boleh tengok di bahagian komen tu nanti akan ada link untuk share file ni. Okay? Alright. So nanti kita boleh tengok sama-sama lah. Okay. So untuk topik garam ni, apa yang paling penting, okay, anda kena hafal lah. So memang tak ada jalan yang lebih mudah untuk kita tackle soalan berkaitan dengan garam. Okay, so ini merupakan carta aliran untuk analisis cation dan juga garam. Okay, sebab kita tahu, okay, untuk garam ni, untuk terhasilnya garam, okay, so dia back kepada basic lah, di mana kita akan nak bina satu sebatian what we call sebatian kimia. Okay, sebatian kimia kita perlukan cation dan juga anion. Alright, so itu adalah basic dia. So dalam topik garam ni, anda akan diminta untuk membuat orang kata apa, pengenalpastian untuk menganalisis, okey, apa jenis cation ataupun anion yang mungkin ada dalam sebatian yang tidak kita ketahui iaitu garam. Okay, and then the second actually ini adalah second part lah. Okay, so sebenarnya part yang paling penting adalah dalam penyediaan garam. Okay, so seperti yang anda semua tahu, garam ni kita boleh bahagikan kepada dua. Kita ada garam yang larut air dan juga garam yang tak larut air. Cikgu tak nak terangkan lebih-lebih yang tu kena ingat. Okay, semua garam karbonat tak larut, okay, kecuali ANK anak kan. So ingat. So kena ingat yang tu lah. So garam nitrat semua larut, garam sulfat, garam klorida ada dia punya acceptance. Okay, acceptance pula dia punya pengecualian. Okay, so yang ni merupakan carta alir okay, untuk meringkaskan pemilihan penyediaan garam. Okay, so anda yang pertama sekali untuk kita tackle soalan untuk penyediaan garam ni, kita kena tanya dulu. Okay, adakah garam itu larut? Kalau jawapannya ya, okay, anda akan pergi di sebahagian inilah. So jawapannya ya, okay, and then kita tanya, adakah garam tersebut terdiri daripada anak? A, aluminium, K adalah kalium dan N adalah natrium. Okay, so anak. So kalau garam tu anak, ya, okay, maknanya dia akan menjalankan tindak balas peneutralan melalui kaedah pentitratan. Okay, so tak nak terang banyak-banyak lah. Penitralan ni dah tahu asid, okay, campur dengan base, okay, iaitu alkali yang larut dalam air. Alright, kalau dia bukan garam anak, maknanya dia akan menjalankan tindak balas asid dengan logam, okay, contohnya magnesium sahaja ataupun zinc sahaja, okay, ataupun oksida atau hidroksida logam, magnesium oksida, okay, ataupun zinc oksida, okay, dan juga karbonat logam. So karbonat logam basically dia punya ion akan ada CO3, so akan jadi magnesium karbonat. Ini contoh sahaja dan banyak lagi contoh yang melibatkan karbonat logam. Alright, so
this is a few question yang anda kena tanya diri anda sebelum kita boleh menjawab soalan tentang penyediaan garam. So sebab tu saya nak review dulu nota-nota yang penting and then saya harap lepas ni kita boleh menjawab soalan. Okay, alright, so itu tentang garam yang larut. Okay, and then kedua-dua tadi akan mengalami proses penurasan. Maknanya di sini adalah orang kata apa, proses untuk hasilkan apa kelas? Hasilkan garam. Sebab basic garam ni senang je kan, iaitu asid campur dengan base, maka kita akan dapat garam dan juga air. Okay, alright, so seterusnya bila kita nak dapatkan pure salt, alright, kita kena menjalankan tindak balas penurasan. Penurasan nak guna apa? Kertas turas lah kan. Okay, takkan nak kena guna kertas A4 pula. Okay, seterusnya, larutan garam tadi tu akan mengalami, kita akan sejat, kita akan sejuk, kita turas lagi sekali, kali kedua, dan kita akan buat penghabluran semula jika perlu. Okay? So kita dapatlah garam. So hablur garam ni makna kata pepejal. So proses-proses ni sebenarnya adalah kita lebih kepada nak menyingkirkan air lah. Sebab kita tahu bila kita campurkan asid dengan base tu, kita akan dapat satu larutan garam. Betul tak? Kita nak dapat garam dalam bentuk pepejal. So in order to obtain pepejal tadi tu, hablur garam, so itu adalah proses-proses yang mesti kita lalui. Okay, selepas tu barulah kita akan bilas dengan air suling. Last kali kita akan keringkan dan barulah kita akan dapat garam tulen. Okay, so itu adalah garam apa kelas? Garam larut dalam air. Semua garam nitrat, semua garam sulfat dan ada beberapa garam yang tak larut. Itu cari sendiri, saya tak nak terangkan lagi. Okay, lepas tu dan juga garam klorida. Juga ada beberapa garam yang tak larut. Okay, yang tu kena cari sendiri. Okay, so sekiranya cikgu bagaimana pula dengan garam tak larut? Macam manalah kita nak sediakan garam tak larut ni? Okay, sama juga kaedah dia. Anda kena tanya soalan ni. Adakah garam tu larut dalam air? So kalau jawapannya tidak, kita pergi kepada step nombor 1 kita. So kalau dia tanya dalam soalan, apakah nama tindak balas untuk menyediakan garam tak larut? So inilah jawapannya, iaitu tindak balas penguraian ganda 2 melalui pemendakan. Tindak balas penguraian ganda 2, pemendakan ni adalah kaedah. Okay, faham? Alright, so seterusnya senang saja. Macam mana kita nak buat penguraian ganda 2? Kita just perlukan 2 bika je, iaitu mengandungi 2 larutan aqueous yang masing-masing akan menyediakan satu bahagian cation dan satu lagi adalah bahagian untuk anion. Okay, so nampak membekalkan anion dan juga cation bagi garam dan seterusnya samalah juga prosesnya di mana kita akan terus buat penurasan, kita akan dapat hablur garam tadi tu. Sebab apa kita terus dapat hablur garam kelas? Sebab dia garam tak larut kan? Memang kita akan terus nampak mendakkan. Kita nampak mendakkan. Memang ada mendakkan dah. So that's why kita just turas. Tak perlu nak panas, kita tak perlu nak sejuk. Lepas tu kita turas lagi. Dia tak complicated macam garam larut. Okay? Alright, so lepas tu sama juga kita akan bilas dengan air suling. Kita akan keringkan dengan kertas turas dan juga dapatlah kita hablur garam tulen. Okay, kenapalah cikgu susah-susah cerita kat kami ni cara penyediaan garam? Sebab basically saya nak share dengan kamu sikit. Cara penyediaan garam ni, soalan ni muncul bukan semasa lah, dalam bahagian esei. Kita nak dapat markah esei penuh, betul tak? So macam mana dapat markah esei penuh? Inilah caranya. Okay, so please, semasa anda menonton ataupun kita study sama-sama ni, buat nota. Jangan tengok je kan. Ini bukannya cerita drama Korea tau. Okay, alright. So soalan pemilihan ataupun soalan penyediaan garam biasanya muncul pada bahagian esei.
Okey, sekali kita akan tengok macam mana kita nak jawab soalan esei melibatkan penyediaan garam. Okey, boleh? Okey, so seterusnya, nota yang seterusnya adalah bahagian yang kedua. Saya pergi share dulu yang ni kan. So ini adalah bahagian yang kedua di mana kita nak teka. Kita kena jadi apa tu orang kata apa? Special agent. Special agent sebab kita kena menganalisis apa jenis cation dan ataupun anion yang ada dalam garam yang tidak kita ketahui. Maknanya kita akan dapat sampel yang kita tak tahu. Lepas tu kita kena run test. Kita kena jalankan ujian demi ujian. Okay. So persoalannya ujian apa? Okay. Tengok sini. So ini adalah carta aliran. So cikgu rasa, bukan cikgu rasa lah. Nota ni memang sangat membantulah. Okay. Alright. So untuk larutan yang tidak diketahui. Yang pertama sekali, test yang pertama kita nak run adalah ujian iaitu kita kena tambahkan apa ni? Natrium hidroksida. So kita akan ambil tabung uji, alright, and then kita akan masukkan natrium hidroksida. Kita perhatikan. So ini adalah pemerhatian dia pemerhatian kita. Okey, kalaulah kita tengok dalam kita punya tabung uji tu, ada mendakan putih lah. So bermakna kita ada 5 kemungkinan. Kita ada 5 kemungkinan iaitu kita ada zinc, mungkin ion cation zinc yang muncul, aluminium, plumber, kalsium ataupun magnesium. So itu adalah 5 kemungkinan sekiranya apabila kita tambahkan dengan natrium hidroksida kita dapat mendakan putih. Tapi kalau kita dapat mendakan berwarna apa cikgu? Pelangi ke? Tak. Sekiranya dia warna biru, maknanya dia mengandungi ion koprum 2 tambah. Kalau warna hijau, ferrum 2 tambah. Dan sekiranya mendakan tu berwarna perang, maknanya itu merupakan ferrum 3 tambah. Okey? Ingat, biru, hijau, perang. So kalau putih, dia ada 5 tadilah. Macam mana nak ingat cikgu? Kalau saya ingat macam inilah. Zabcam. Okey, Zabcam. So Zabcam untuk mendakan putih. So kalau ni kuf. Kaf. Okay, so itu adalah mendakan berwarna. Tetapi bila kita campurkan dengan natrium hidroksida, tapi tak ada mendakan pun kan. So itu bermakna kita dapatlah cation yang bernama amonium. Okay, yang ini. So please use your mata untuk lihat warna mendakan. Okay, so cikgu, soalan tu kan dalam structure, macam mana kita orang ni bacalah kan, garis. So gunakan you all punya highlights, garis. Okay, so ingat ni, Zabcam untuk warna putih, okay, Kaf untuk mendakan berwarna dan tak ada mendakan bermakna dia mengandungi ion amonium. Okay, sekiranya. Okay, so now kita akan fokuskan mendakan putih dulu. Okay, so mendakan putih ni bila kita campurkan lagi natrium hidroksida secara berlebihan, okay, sekiranya mengandungi mendakan melarut. Okay, mendakan melarut ni makna kata mendakan tu jadi warna putih, air tu jadi warna putih. Okay, so kemungkinan cation yang ada adalah Zab tadi. Hanya Zab sahaja yang ada mendakan melarut. Tapi kalaulah dia tak larut, dia macam ada ayat jernih kat atas, lepas tu mendakan tu dia turun ke bawah. Maknanya dia tak larut lah kan. So ini adalah Cam, iaitu kalsium dan juga magnesium lah. Okay. So kita nak, tadi dah ada 3 kemungkinan. Maknanya nampak tak, daripada 5 kita dah pecahkan kepada 2 grup, Zab dan juga Cam. So Zab tadi ni, macam mana kita nak bezakan antara ketiga-tiga tadi? So kita kena run ujian yang kedua, iaitu di mana kita akan campurkan dengan ammonia aqueous berlebihan. Okay, so sekiranya bila kita campur je ammonia tu dan kita dapat mendakan putih, so kita terus dapat, okay, should be zinc yang hadir. Alright, tapi sekiranya dia tak larut, masih lagi mendakan putih tapi dia memang tak larut dalam amonia berlebihan kita tadi tu. So bermakna kita ada 2 kemungkinan. So zinc kita dah tahu tepi,
Alright. And then kita dapatlah aluminium ataupun plumbum. So kita masih lagi samar-samar, kita tak dapat jawapan yang sebenarnya. So apa yang kita nak buat? So kita akan run ujian yang ketiga, kan? Di mana kita akan tambahkan kalium iodida. Okey, dan sekiranya tak ada mendakan, boom, itu adalah aluminium. Maknanya cation jenis aluminium hadir. Dan kalau mendakan kuning terhasil, bermakna ion plumbum 2 tambah yang wujud dalam garam yang, sampel garam yang kita tak tahu tadi tu. So, that's all. Alright, so itu adalah bagaimana kita nak pecahkan 5 kemungkinan kita tadi tu melalui ujian kita. Alright, so kita ada 3 ujian lah tadi. Right. Okay, so seterusnya untuk mendakan berwarna. Kalau mendakan berwarna ni biasanya memang tak akan dibuat further investigation lah sebab kita memang dah confirm kan. Tetapi sekiranya dia kata masa ujian 1 bila tambah natrium hidroksida dia warna biru kan. And then bila kita tambah dengan ujian yang kedua ni, kita buatlah dengan dengan amonia berlebihan. So kita akan dapat apa? Kita akan dapat mendakan berwarna biru juga, hijau untuk ferrum 2 dan perak adalah ferrum 3. So masih sama lagi. But now kita nak distinguish, kita nak orang kata apa? Betul-betul confirm. Alright, so kita akan campur lagi amonium secara berlebihan. So kita akan dapat biru tua. Kalau biru tua memang confirm lah itu adalah cation cuprum. Alright, so sekiranya itu adalah ujian untuk cuprum 2 tambah. Tapi kalau untuk cation iaitu ferrum. Kan ferrum kan ada ferrum 2 dengan ferrum 3. Alright, so kalau ferrum 2 kita akan tambahkan dengan kalium hexasulfurat. Alright, so kita akan dapatkan mendakan biru tua. So mendakan biru tua confirm itu adalah ferrum 2 tambah. Okay, so tapi kalau kita tambahkan dengan larutan KSCN ni, kita akan dapat larutan merah darah. Sekarang ni bulan 10 kan, Mak Saleh dia orang buat apa? Dia orang nak sambut Halloween kan. So ini adalah antara bahan yang mereka gunakan untuk menghasilkan darah. Nampak macam real darah kan. So sebenarnya mereka menggunakan hanya ion ferrum, larutan yang mengandungi ferrum 3 sahaja yang dicampurkan dengan KSCN tadi. Okay? So itu adalah untuk orang kata double confirm. Is it true yang kita dapat warna perang tu adalah ferrum 3 tambah? Yes. Okay? Alright, so seterusnya untuk cation amonium pula, since dia tak ada mendakan, so anda pun macam betul ke ujian ni kan? So kita akan panaskan. So bila kita panaskan tu, dia akan menghasilkan gas. So gas tadi ni akan menukarkan kertas litmus biru kepada merah. Dan gas NH3 tadi akan terbebas. So with that kita akan dapat ion amonium. So kalau tak puas hati juga, saya tak percayalah betul ke ni cation amonium ni. Kita buat ujian yang kedua, kita gunakan reagent Nestle. Macam Nestle kan. Alright, so kita akan dapat mendakan warna perang, boom. Itu adalah apa? Cation jenis amonium. So nak buat macam mana ni? Ingatlah kan. Mesti ingat, tak ada cara yang lain. Alright, so itu adalah bagaimana kita nak investigate cation yang mungkin hadir dalam garam yang kita tak tahu. So basically soalan ni dia gemar, favorite soalan dalam soalan bahagian structure, bahagian A. Seterusnya adalah analisis apa ni? Anion. So anion ni adalah ion apa? Ion negatif lah kan. Alright. So ion negatif dalam garam ni ada 4 sahaja. Tak payahlah fikir-fikir teruk-teruk sangat. So anion ni adalah melibatkan nitrat. Nitrat dulu pula. Silap. Tak pas ni. Nitrat, ion nitrat. Lepas tu apa lagi? Sulfat. Lepas tu klorida dan juga nitrat,
sulfat, klorida dan karbonat. Karbonat. Sekejap ya. CO3 2 tolak. Alright. Okay. So, bila melibatkan anion, analisis anion ni, so basically kita akan orang kata apa? Attach dengan gas. Kita akan buat ujian gas. Sebab tu untuk anion ni yang pertama sekali kita kena buat apa ujian yang pertama? Kita kena panaskan. Kita akan panaskan. Okay? Kenapa ni tak nak pun? Okay. Sekejap. Okay lah, dia tak nak dengan saya. Tak apalah. Kita akan panaskan pepejal tadi. Bila kita panaskan garam yang tak diketahui tu, so kita akan tengoklah gas apa yang akan terhasil. So sekarang ni kita boleh nampak ke? Kalau ada warna memang kita boleh perhatikan. Kita kena gunakan apa? Kita kena menghidu kan. Pastikan hidung kamu berfungsi. Okay. So ataupun kita akan lihatlah. Sebenarnya okay, so kita kena lihat apa yang berubah. Okay, so macam ini adalah CO3 2+. So di mana gas yang terbebas tu akan mengeruhkan air kapur. So boom, itu adalah carbon dioksida. And then kalau kita masih tak, orang kata apa, not very confirm, alright, kita boleh tambahkan dengan asid cair. Tambahlah asid apa-apa yang kamu minat kan, HNO3 ke asid dicairkan lah. Dan of course carbon dioksida terbebas dan dia akan what we call mengeruhkan air kapur. Alright, so carbon dioksida very senang. Alright, okay, seterusnya okay, kita ada gas yang menyalakan kayu uji berbara. Okay, so gas yang bila kita panaskan tadi anion tu, pepejal garam tu, okay, bila kita panaskan dia akan menyalakan kayu uji berbara. Okay, dan gas perang terbebas. Yang ni kita boleh tengok dengan mata kita. Sebab apa? Ada warna. Macam karbon dioksida tadi tak ada warna, colourless. Okay, so apa yang kita boleh buat? Kita buat ujian yang kedua. Sebab kalau kayu uji berbara ni masa kita belajar masa tingkatan 1 okay, kita memang tahu gas oksigen ni memang membantu orang kata apa? Ignites kayu uji berbara, menyebabkan kayu uji berbara tu menjadi menyala kan, sebab oksigen membantu pembakaran. Begitu juga dengan nitrogen oksida tadi ni. So kita akan buat ujian yang kedua di mana kita akan tambahkan ferrum 2 sulfat dan juga asid sulfurik cair dan juga pekat secara perlahan-lahan. So dapatlah kita apa? Cincin perang. Okay, so dapatlah cincin perang. So bila cincin perang, confirm yang terhasil itu mestilah ion nitrat. Okay, alright, so seterusnya untuk bila kita panaskan pepejal tadi tu, okay, kita letakkan dengan kalium manganat berasid. So kalium manganat berasid warna apa? Warna ungu. So bila kita panaskan dia akan hasilkan gas, betul tak? So gas tu dia akan menyebabkan warna ungu kalium manganat ni dinyah warnakan. Okay, so di sini kita confirm lah gas sulfur dioksida ataupun trioksida yang terbebas. So kita nak buat double confirm, kita buat ujian yang kedua di mana kita akan campurkan dengan asid nitrik, okay, dan juga barium 2 nitrat dan mendapatkan putih terhasil. Maka confirmlah ion sulfat yang terhasil dalam pepejal garam yang kita tak tahu tadi tu. Okay, alright, so last kali, okay, bila kita panas tak ada gas pun. Pelik ni kan? So kemungkinan ia mengandungi ion sulfat ataupun ion klorida. So kita boleh kata kat sini ion sulfat ni, okay, dengan ion klorida lebih kurang sama. Bila panas tak ada gas yang terhasil. Sebab tu kalau kamu perasan tadi, masa ion sulfat kita letakkan apa? Kita letakkan kalium manganat supaya kita boleh distinguish is it betul klorida ataupun sulfat. Kalau dia memberikan reaction di mana dia akan nyah warnakan kalium manganat tadi, so confirm lah. So itu ada mengandungi ion sulfat. Okay, so double confirm untuk ion klorida
juga kita akan tambahkan asid nitrik dan juga barium 2 nitrat. So di mana memang tak ada mendakan putih pun yang akan terhasil. So kita buat ujian yang ketiga lagi, kita akan letakkan argentum nitrat. Okey, dan mendakan putih akan terhasil. Okay? Macam tu lah. Alright, so this is a few kata apa nota penting dalam topik garam. Okay? Boleh? So nanti cikgu akan share cara-cara untuk kita mengingat ujian anion, untuk kita menganalisis anion dalam garam. Okay, so itu dalam video yang lain lah. Okay, so kita kembali kepada kita dah habis bab nota penting. Okay, so ini adalah beberapa nota yang lain lah. Okay, untuk kita lebih alert lepas ni. Yang ni pun cikgu dapat daripada cikgu-cikgu yang lain, cikgu share dengan kamu. Okay, macam cuprum karbonat, warnanya warna hijau kan. Okay, you all boleh baca lah. Kalau cuprum bersulfat confirm warna biru. Okay, lepas tu kalau iodin warna hitam keungguan lah sebenarnya. Okay, lepas tu kalau warna plumbum oxida, zinc oxida, okay, argentum iodida, plumbum iodida. Okay, so ini penting. Ni nombor 9 dengan nombor 10 ni kena ingat. Kalau plumbum oxida bila dia panas dia warna perang dan sejuk jadi warna kuning. Kalau zinc bila kita panaskan, zinc oxida dia warna kuning dan bila sejuk dia warna putih. Ini pelajar selalu confuse. Okay, so please remember this. Plumbum bila panas perang, zinc bila panas kuning. Okay? Alright, so sampai di situ tentang nota penting. Okay, tentang kita punya bab garam. So this time saya lebih fokuskan kepada garam. Okay, so kita jumpa dalam session yang kedua di mana kita nak buat latihan. Okay. So thank you. Jumpa lagi. Bye-bye.